أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam serta imam-imam besar yang lain, Ustaz Sharif dan juga Ustaz Hafizuddin. Yang dihormati lagi dimuliakan dan ahli-ahli jawatankuasa Majlis CFS, para pensyarah, para pentadbir serta para pelajar, brothers dan juga sisters yang dirahmati Allah sekalian. Maka pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah yang kedua, yakni kuliah tafsir, yang mana pada beberapa minggu lepas kita telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan info-info ringkas bagi surah Al-Baqarah. Dan kemudiannya kita juga telah membincangkan berkenaan dengan nama-nama bagi surah Al-Baqarah, dan kita juga telah membincangkan berkenaan dengan tema-tema utama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, khususnya di dalam surah Al-Baqarah. Dan kemudian kita telah masuk ke bahagian tafsir serta syarah bagi surah Al-Baqarah, khususnya pada ayat yang pertama serta ayat yang kedua. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan, kita buat sedikit recap, yakni siaran ulangan lah, melalui ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin." Dan itulah kitab yang tiada keraguan padanya, yang mana ianya menjadi pedoman ataupun petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan kalimah dzalika, dan itu, dan itulah kitab, yang mana kalau kita belajar bahasa Arab sepatutnya kan digunakan pakai kalimah hadza. Sebab apa? Sebab Quran ni dekat depan kita, dekat. Tetapi Allah menggunakan pakai kalimah zalika, zalikal kitab, yakni itulah kitab. Maka ulama berbahas kenapa digunakan pakai kalimah zalika di tempat yang sepatutnya hadza. Yang mana pendapat yang pertama menyatakan bahawasanya digunakan pakai kalimah zalika di tempat hadza dari segi balaghahnya, ia menunjukkan ketinggian serta keagungan bagi kitab Allah Al-Quranul Karim. Itu adalah pendapat yang pertama lah. Serta pendapat yang kedua pula, yang mana para ulama menyatakan ia bertujuan untuk mengejutkan orang. Sebab pada zaman tersebut, pada zaman Nabi SAW, umum mengetahui bahawasanya memang tiada lagi kitab, tiada lagi kitab mushaf yang lengkap 30 juzuk Al-Quran. Tiada lagi kitab mushaf yang telah dikompilasikan, yang telah dijilidkan, yang telah dibukukan pada zaman Nabi SAW. Maka sebenarnya ia merujuk kepada kitab Al-Quran yang ada dekat atas langit, yang ini dekat Baitul Izzah, dekat langit dunia kan. Sebagaimana kita belajar kat dalam topik ataupun subjek ulumul Quran, yang mana peringkat penurunan Al-Quran, nuzulul Quran, ada dua peringkat. Yang ini peringkat yang pertama ialah peringkat yang mana Quran itu turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini adalah peringkat penurunan yang pertama. Ini yang Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Maka Quran itu turun sebanyak 30 juzuk total, dan selama satu malam sahaja, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan peringkat penurunan Al-Quran yang kedua ialah peringkat daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ia turun berperingkat, stage by stage. Yang ini selama 13 tahun dekat Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun dekat Madinah Al-Munawwarah. Total 23 tahun. Maka yang Allah maksudkan zalika itu, ia merujuk kepada Quran yang ada dekat atas langit dunia tersebut, dekat Baitul Izzah. Dan kemudiannya dalam konteks Alkitab itu sendiri, Ibnu Juraij meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya
Ibnu Abbas ketika mana dia mentafsirkan Alkitab, ia sebenarnya merujuk kepada Al-Quranul Karim. Hal ini senada seperti mana yang disebut ataupun yang dinukilkan oleh Imam Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jabir serta As-Saddi, yang mana kesemuanya bersetuju bahawasanya maksud Alkitab kat sini merujuk kepada Al-Quranul Karim. Dan memang menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab, mereka ni suka ataupun sentiasa kadang-kadang menilih gantikan perkataan zalika dengan hadza. Kadang-kadang dekat tempat hadza digunakan pakai kalimah zalika, dan kadang-kadang di tempat zalika digunakan pakai kalimah hadza. Kadang-kadang dia terbalik, tapi mereka fahamlah dari segi maksudnya. Dan pendapat yang kedua pula, maksud Alkitab dekat dalam ayat yang kedua ni, menurut pendapat Ibnu Jarir, yang mana ianya merujuk kepada kitab Taurat dan juga Injil. Ini merupakan pendapat yang agak ganjil lah, yang mana ianya kurang dipersetujui, malah dikatakan ia merupakan pendapat yang lemah, pendapat yang jarang dipakai oleh para mufassirin. Ini bermakna para ulama, majoriti ulama, mereka mengatakan Alkitab ianya merujuk kepada kitab Al-Quranul Karim. Dan kemudiannya Allah berfirman la raiba fih, tiada keraguan padanya, yakni pada Al-Quran. Kat dalam ayat ini ia seolah-olah macam satu bentuk kenyataan, statement, tetapi dari segi maksud yang mendalam, ianya bermaksud satu bentuk larangan. Ini dapat kita fahami melalui kalimah la. Bila Allah sebut kat dalam Al-Quran perkataan la ni, ianya bermaksud larangan dan juga pengharaman akan sesuatu. Itulah dari segi natijahnya. Dan dalam konteks ayat ni, la raiba fi, tiada keraguan padanya, maka ia merujuk kepada larangan. Yang mana seolah-olah macam Allah nak kata, jangan kamu meragui akan kitab Allah Al-Quran, akan datangnya, yang mana datangnya Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamalah. Dalam konteks la raiba fi ni ada dua aspek. Yang pertama ialah jangan kamu meragui bahawasanya Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan ditulis ataupun bukan dikarang ataupun dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umum mengetahui bahawasanya Nabi ni merupakan seorang yang ummi. Dan ummi ni bermaksud la yaqra wa la yaktub. Tak tahu membaca dan juga tak tahu menulis. Yang mana Nabi ni seorang yang tidak pernah mendapat pendidikan yang formal, tidak pernah pergi ke ma'had, tidak pernah pergi ke madrasah, tidak pernah belajar membaca ataupun menulis. Maka bila mana keluar ayat-ayat Quran daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia merupakan satu bentuk kemukjizatan bagi Quran itu sendiri. Kalaulah Nabi ni seorang yang pandai membaca, seorang yang pandai menulis, maka orang-orang kafir Quraisy ni akan cakap apa? Ala Muhammad, dulu dia tulis syair, sekarang ni Muhammad ni tulis Quran pula. Apa nak pelik? Ini kalau Nabi seorang yang pandai membaca, pandai menulis. Tetapi untungnya Nabi ni, Allah melantik Nabi yang terakhir ni daripada kalangan yang buta huruf, bukannya celik huruf, yang tak tahu membaca serta tak tahu menulis. Maka bila mana terbit, bila mana lahirnya ayat-ayat Quran daripada lisan Nabi ni, maka orang-orang Quraisy ni dia tak ada point, dia tak ada hujah nak menyatakan bahawasanya Quran itu ditulis ataupun dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Mereka tak ada point. Namun yang degil itu tetap degil lah. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tetap mengkufuri ataupun enggan beriman kepada kebenaran akan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka itu adalah aspek yang pertama. Yang ini jangan kamu meragui akan kesahihan ataupun datangnya Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, aspek yang kedua dalam konteks la raiba fi ni, jadi ia bermaksud jangan kamu meragui akan isi-isi kandungan Al-Quran. Dalam konteks sebagai contoh undang-undang syariah, hukum hudud sebagai contoh, undang-undang ciptaan Tuhan, maka jangan sekali-kali kamu meragui akan kesahihannya, akan ketulinannya, akan keabsahannya serta akan kerelevanannya berkenaan dengan undang-undang tersebut, yang mana ia juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab pada hari ini ramai orang-orang kita Melayu yang beragama Islam ni, mereka mempersoalkan akan kerelevanan akan hukum hudud tersebut.
Seolah-olah macam nak menyatakan bahawa sendiri hukum hudud ni dah tak sesuai nak dibuat pada zaman sekarang, zaman mutakhir. Ianya hanya sesuai pada zaman Nabi sahaja. Yang mana Malaysia ni merupakan masyarakat majmuk, masyarakat moden, dah tak sesuai lagi nak buat hukum hudud. Contohnya kata setengah-setengah golongan lah, especially atau utama sekali golongan yang berfahaman Islam liberal sebagai contoh. Maka mereka yang mempersoalkan akan kerelevanan serta keabsahan hukum hudud ni, seolah-olah mereka nak menyatakan bahawasanya Allah ni tak bijak ke? Masa Allah cipta hudud dulu, Allah tak terfikir ke keadaan rakyat Malaysia yang terlalu majmuk, yang terlalu moden, sampai dah tak sesuai nak buat hukum hudud? Walaiyazubillah. Sampai macam tu sekali lah, dalam konteks sama ada suka atau tidak, itu natijah dia, itu implikasi dia, dan itu merupakan kesan serta impak bagi seseorang yang mempersoalkan akan kerelevanan serta kesahihan serta keabsahan akan undang-undang syariah tersebut dan hukum hudud tersebut. Maka dalam konteks tersebut wajib untuk kita beriman, melaksanakan akan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ni dia punya sayang dan kasih kepada umat manusia ni. Lepas dicipta, dia tak ketinggalkan manusia ni dalam keadaan terkotak-kanting, tidak. Tetapi Allah juga mencipta akan undang-undang bagaimana nak mendisiplinkan manusia, macam mana nak menyelesaikan penyakit serta masalah sosial manusia. Selagi tak dilaksanakan undang-undang syariah tersebut, selagi itulah masalah sosial tidak akan selesai. Masuk penjara, keluar penjara balik, meragut lagi, ketagih nak meragut. Masuk penjara, keluar penjara, berzina lagi sebagai contoh. Ini dalam konteks kalau kita laksanakan undang-undang ciptaan manusia. Sebab tak ada ibrahnya, tak ada pengajarannya, berbanding dengan undang-undang ciptaan Tuhan. Sebab dia mencipta manusia, dia memahami fitrah manusia itu sendiri. Dan terdapat juga ulama-ulama qiraat yang mana mereka mewakafkan, mereka memilih untuk wakaf pada ayat dzalikal kitabul la raiba fi, wakaf kat situ, kemudian diwasalkan diambil daripada perkataan fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang mana perkataan huda ia menjadi kata sifat kepada kitabullah al-Quranul Karim. Dan kemudiannya perkataan ataupun kalimah hudan. Hudan ni bermaksud apa? Petunjuk, pedoman. Yang mana ia sebenarnya merupakan isim masdar. Dan isim masdar, tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, sepatutnya dia letakkan isim fa'il, yakni hadin. Dzalikal kitabul la raiba fi hadil lil muttaqin. Kalau ikut bahasa Arab lah. Tetapi Allah tak guna pakai isim fa'il tersebut. Tetapi Allah mengguna pakai isim masdar, hudal lil muttaqin, yang mana dalam konteks ini ia sebenarnya memberi kesan ataupun impak yang positif. Ia memperkuatkan lagi bahawasanya Quran merupakan petunjuk, pedoman kepada orang-orang yang bertakwa. Saya bagi contoh. Contohnya macam saya buat satu ayat, Zaid adilun. Zaid merupakan seorang yang adil. Dan bagi saya, kalau saya nak memperkenalkan Zaid ni kepada orang ramai, saya cakap Zaid adilun. Zaid merupakan seorang yang adil. Tetapi dari segi natijahnya, dari segi balaghahnya, implikasinya, bila saya menggunakan pakai isim fa'il kat dalam ayat tersebut, ia boleh jadi Zaid ni kadang-kadang tak adil. Ini dalam konteks implikasi isim fa'il. Tetapi bila saya tukar kepada isim masdar di tempat isim fa'il tadi, saya cakap Zaid adilun. Zaid merupakan lambang keadilan. Zaid merupakan simbolik kepada keadilan. Maka ia memberi kesan yang sangat hebat. Orang akan cakap, wow, hebatnya Zaid ni. Dia seorang yang adil, dia lambang keadilan. Maka sudah semestinya dia akan sentiasa adil. Ini dalam konteks implikasi penggunaan isim masdar di dalam ayat tersebut. Maka Allah mengguna pakai isim masdar, hudal lil muttaqin, yang mana Quran ini sentiasa menjadi lambang ataupun simbolik kepada hidayah, petunjuk ataupun pedoman kepada orang-orang yang ingin mencapai elemen takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dalam konteks balaghah al-Quran Karim, dalam konteks i'jazul Quran, dalam konteks kemukjizatan bahasa-bahasa yang digunakan pakai di dalam
Al-Quranul Karim. Dia ada impact, dia ada kesan dia. Dan kemudiannya Allah menyebut hudal lil muttaqin. Dan al-muttaqin, dan yang mana ia merujuk kepada orang-orang yang ingin bertakwa. Dia bukan merujuk kepada orang-orang yang telah bertakwa, tidak. Tetapi orang-orang yang ingin mencapai elemen takwa ataupun orang-orang yang hendak bertakwa. Ini maksud lil muttaqin. Yang mana apa maksud takwa? Kita biasa dengar khatib membicarakan dalam khutbah ittaqullah, yang sering diterjemahkan sebagai takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cakap pasal takut ni sebenarnya ada perkataan lain yang lebih tepat. Yang ni khauf, takut juga. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Itu adalah perkataan yang tepat untuk maksud ataupun terjemahan takut. Tetapi takwa ni ia sebenarnya bermaksud seseorang itu yang berhati-hati ataupun berjaga-jaga, yang mana dia sentiasa memeriksa setiap perbuatan dia dalam kehidupan seharian dia, sama ada sejajar ataupun berlandaskan syariah ataupun tidak. Ini maksud takwa. Maknanya dia mengambil sikap berhati-hati serta berjaga-jaga. Takut-takut apa yang dia buat ni telah melanggar syariah. Dan hal ini kita boleh rujuk melalui sebuah athar, sebuah khabar as-sahabah, yang mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah maksud takwa? Maka Ubay bin Ka'ab dia menjawab dengan bertanya kembali kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Umar, pernah tak engkau berjalan dekat sebuah kawasan, dekat sebuah jalan yang dipenuhi oleh duri-duri yang tajam? Maka berkata Umar, pernah lah. Kenapa tak pernah pula? Pernah. Kata Umar lah, lebih kurang macam itulah. Maka kata Ubay lagi, apa yang kau buat? Maka berkata Umar, aku akan berjalan dengan berhati-hati. Kalau boleh terjengkit-jengkit lah, supaya tak terpijak akan duri-duri yang tajam tersebut. Ini dalam konteks bagaimana Umar dia menginterpretasikan apa yang dimaksudkan oleh Ubay bin Ka'ab. Maka kata Ubay bin Ka'ab, begitulah juga dengan takwa. Ini bermaksud takwa ni kita menjalani kita punya kehidupan seharian ni dengan penuh berhati-hati. Supaya apa? Supaya tak terpijak akan duri-duri yang tajam. Maka apakah yang dimaksudkan dengan duri-duri yang tajam tersebut? Duri-duri maksiat, duri-duri kemungkaran, duri-duri perkara-perkara yang lara, yang ada banyak dekat dalam perjalanan kita punya kehidupan seharian. Takut kita terjerumus, terpijak akan lembah kemaksiatan ataupun kemungkaran tersebut. Maka inilah yang dimaksudkan dengan takwa. Dan kemudiannya disebut kat sini bahawasanya di dalam surah Al-Fatihah, yang mana kita ada meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengungkapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka dekat dalam ayat yang kedua surah Al-Baqarah ni, maka Allah menjawab pertanyaan tersebut, yang mana yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus itu ialah apa? Al-Quran. Sebab apa? Sebab ia menjadi huda, petunjuk ataupun pedoman kepada orang-orang yang ingin mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah masa saya mentafsirkan, ini yang lepas lah, ketika mana saya mentafsirkan surah Al-Fatihah, saya ada sebut akan kalam seorang ulama tafsir, yang mana ulama tafsir tersebut dia menterjemahkan ataupun dia mentafsirkan maksud bagi kalimah siratal mustaqim, ia je merujuk kepada Al-Quran. Maka Al-Quran itu merupakan jalan yang lurus yang kita mesti cari. Dan kemudiannya ayat yang ketiga, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ia bermaksud yakni orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, serta mendirikan ataupun mengerjakan solat, serta membelanjakan ataupun mendermakan ataupun menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu dari segi terjemahan je lah. Dari segi tafsirannya, yakni selepas Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan orang-orang yang bertakwa, maka bagi ayat yang ketiga ni Allah menceritakan sifat-sifat ataupun ciri-ciri takwa itu. Yang pertama ialah ini beriman kepada hal ehwal yang ghaib, al-ghaibiyat, sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Itu maksud al-ghaibiyat ataupun ghaib lah.
Yang mana kita kena ingat bahawasanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis golongan umat. Umat yang pertama ataupun golongan yang pertama adalah golongan yang tak pernah ada kitab. Ini merujuk kepada golongan musyrikin Mekah. Dan golongan yang kedua ialah golongan yang dah pernah ada kitab. Ini merujuk kepada golongan Yahudi yang bermastautin dekat Madinah. Mereka ni dah ada kitab, dah pernah ada kitab, yang kitab Taurat, kitab Zabur, serta kitab Injil. Maka betapa hebat tak hebatnya Quran, ianya menjadi pedoman ataupun mampu memberikan petunjuk ataupun pedoman kepada setiap jenis golongan. Sama ada dah terima kitab ke ataupun belum ke, maka itulah Quran. Ia memberi pedoman ataupun petunjuk kepada setiap jenis golongan. Maka disebut kat sini bahawasanya ciri-ciri orang yang bertakwa ni, yang mana dia yang pertama adalah percayalah. Dia beriman ataupun dia percaya. Sebagai contoh, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ni tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Tetapi dia beriman, dia percaya bahawasanya Allah itu wujud. Dan bagaimana kita nak membuktikan sesuatu yang tak dapat dilihat tetapi ianya wujud? Sebagai contoh, kalau macam orang Islam, kawan-kawan kita Chinese, Indians contohnya, tanya kepada kita, macam mana you sembah apa sebenarnya ni? Saya pergi ke masjid, saya tak nampak apa-apa pun, tak ada gambar ke, tak ada berhala ke, patung ke. Maka apa yang kita, apa yang kamu sembah sebenarnya ni? Kata ataupun tanya orang-orang Islam. Maka macam mana kita nak memberikan satu analogi sesuatu yang wujud tetapi tak dapat dilihat? Sebagai contoh, angin contohnya, udara. Kita dapat rasa akan angin tersebut dan wujudnya angin tersebut. Kat dalam masjid ni ada aircon contohnya, kita dapat rasa kenyamanan, nyamannya aircon tersebut lah, yang mana kita dapat rasa tetapi kita tak dapat lihat akan udara tersebut. Kecuali berlakunya puting beliung lah, kita boleh lihat. Tetapi tidak bagi angin-angin yang sepoi-sepoi bahasa ni, kita tak, tapi kita dapat rasa. Ataupun contohnya macam akal, kita ada akal, kita dapat berfikir, dapat menakul, tapi kita tak dapat lihat akan akal yang kita ada ni. Ataupun jantung, kita dapat rasa akan degupan jantung tersebut, tapi kita tak dapat lihat jantung tersebut, kecuali kalau kita belah jantung kita punya dada ni lah. Ataupun nadi kita, kita dapat rasa akan denyutan nadi tersebut, tapi kita tak dapat lihat akan nadi tersebut. Itu dalam konteks sesuatu yang tak boleh dilihat tetapi ianya wujud. Maka sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ni tak dapat dilihat dengan mata kasar kita, tetapi kita beriman serta percaya bahawasanya Allah itu wujud melalui penciptaannya terhadap alam semesta, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maka itu adalah aspek dan elemen takwa yang pertama lah. Dan yang kedua ni, dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah. Bila mana kita percaya serta beriman kepada Allah, maka tidak mesti tidak, kita mesti mentaati perintah Allah dengan melakukan ritual-ritual ibadah yang telah termaktub dalam Quran dan juga yang telah dipercontohkan oleh Nabi SAW. Hablum minallah. Dan yang ketiga, yakni hubungan kita dengan makhluk, khususnya dengan manusia, adah, muamalah. Yang ini adalah hablum minan nas, yang kita juga mesti jaga di dalam memenuhi aspirasi elemen taqwa tersebut. Maka bila kita sebut berkaitan dengan alam ghaib ni, sesuatu yang tak dapat dilihat, dalam konteks rukun iman ni, kita belajar rukun iman, kita beriman kepada setiap rukun iman yang 6. Kalau kita perasan, daripada 6 rukun iman tersebut, terdapat 5 daripadanya yang dianggap sebagai al-ghaibiyat, yang tak dapat dilihat. Sebagai contoh, beriman kepada Allah, ghaib, tak dapat dilihat. Al-ghaibiyat, beriman kepada para malaikat, ghaib, tak dapat dilihat. Beriman kepada para rasul, untuk kita pada hari ini dianggap sebagai ghaib. Sebab apa? Sebab kita tak sempat nak berjumpa dengan nabi-nabi atau para rasul kita dahulu. Tetapi Allah sebut kat dalam Quran, Nabi sebut kat dalam hadis, dan kita percaya, kita yakin yang mereka ni pernah diutuskan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan malah kita juga tak sempat nak berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yakin, kita percaya bahawasanya Nabi Muhammad pernah diutuskan
pada zaman 1400 tahun yang lalu lah. Itu dalam konteks kita punya kepercayaan kepada Nabi. Dan kemudiannya adalah konteks beriman kepada hari kiamat. Tak berlaku lagi, tetapi Allah sebutkan dalam Quran dan Nabi juga sebutkan dalam hadis, yang mana kita percaya, kita beriman yang ianya akan berlaku, ghaib juga. Dan yang kelima adalah konteks beriman kepada qada dan qadar Allah, sama ada baik ataupun buruk. Yang ni pun sama juga, dan sesuatu yang bersifat ghaib, yang mungkin tak berlaku lagi. Contohnya baca apa yang akan berlaku malam nanti, lepas isyak ni kita nak buat apa, tak tahu lagi. Kita mungkin merancang, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Besok apa yang berlaku, hujung minggu ni nak pergi pantai Teluk Cempedak, nak pergi East Coast Mall sebagai contoh, itu kita punya perancangan. Tetapi the exact what will happen, tak tahu lagi. Bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang, mungkin kamu dah bergelar graduan awak wallahu alam, tak tahu. Maka itu dalam konteks qada dan qadar, yang mana kita percaya, kita beriman kepadanya. Satu sahaja yang dianggap sebagai bukan al-ghaibiyat, yang ini beriman kepada kitab-kitab, believe in the holy scriptures, yang mana yang ada pada hari ini adalah Quran. Untuk kita lah, Al-Quran yang memang ada, yang kita boleh lihat, yang kita boleh pegang, yang kita boleh rasa, yang kita boleh tadabburkan, dan ayat-ayat Quran tersebut. Maka ini bukan al-ghaibiyat, kan? Ataupun kita kata yang terdahulu, kitab Taurat, Zabur dan juga Injil, yang kini lebih dikenali dengan The Bible sebagai contoh. Walaupun ianya dah diselewengkan, diedit, diubah, tetapi kita beriman bahawasanya kitab-kitab tersebut pernah diutuskan ataupun pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ini dalam konteks keimanan kita kepada al-kutub, yakni kitab-kitab yang terdahulu. Maka sebab itulah dalam konteks Quran ini, kita mesti beriman kepada kitab tersebut, yang mana kita mesti berkawan rapat dengan Al-Quran. Cuba kita muhasabah sikit diri kita, dalam masa 24 jam ni, berapa lama yang kita peruntukkan untuk Al-Quran? Ada tak dalam 5 minit ke 10 minit ke? Bagi golongan penghafaz Quran, hufaz ni tak ada masalah lah kot. Yang bukan hufaz ni, agak berapa lama kita peruntukkan untuk membaca Al-Quran? Sebab apa? Sebab kita ni terlalu banyak baca kitab-kitab lain. Kita baca kitab Facebook lama, kita scroll daripada page atas sampai ke bawah, scroll, kemudian tekan pula response, like, love, haha, angry, sad, care, dan macam-macam lagi respon yang kita berikan kepada kitab yang bernama Facebook. Kita komen dan sebagainya. Ada tak dalam 5 ke 10 minit kita menelaah kitab Facebook? Mungkin lebih, lama. Macam-macam jenis berita yang kita baca. Itu tak sebut lagi pasal kitab Instagram. Kita ikut, kita menjadi pengikut, follower kepada setengah-setengah selebriti. Nak tahu perkembangan artis, nak tahu berita terkini politik, kita pun love ataupun like dia punya posting contohnya, dan scroll daripada atas sampai ke bawah. Itu kitab Instagram. Kita tak buka lagi kitab WhatsApp. Kitab WhatsApp ni ada banyak surah. Surah keluarga tersayang, surah kawan-kawan sekolah rendah, sekolah menengah, batch yang keberapa, surah rakan-rakan CFS general, surah rakan-rakan engineering only, surah rakan-rakan group berapa, section berapa contohnya. Kita baca satu ayat-ayat, komen-komen, dan kita peruntukkan lama untuk membaca surah-surah dekat dalam kitab WhatsApp sebagai contoh. Itu kita tak sentuh lagi pasal kitab-kitab lain lah. Kitab Twitter, kitab Telegram, yang terbaru kitab TikTok. Kitab TikTok yang sekarang ni orang hangat memperkatakan. Orang cuba nak jadi trending sebagai contoh. Ini kitab-kitab yang sering kita baca, yang sering kita menelaah. Tetapi bandingkan dengan masa kita peruntukkan untuk Al-Quran, berapa lama? Maka sebab itulah kita mesti berubah. Kita muhasabah diri kita, berubah. Untuk berubah, ini untuk menjadi teman rapat kepada Al-Quran, yang mana dalam konteks ini mungkin kita boleh peruntukkan masa lepas subuh sebagai contoh, dan baca satu muka surat, cukuplah sebagai permulaan. Lepas maghrib boleh juga baca satu muka surat, dan lepas isyak pun sama juga, kita boleh peruntukkan satu muka surat. Istiqamah macam tu setiap hari.
Dah fasih sikit, kita boleh tambah lagi, update lagi dalam konteks pembacaan berapa muka surat setiap hari, setiap ketika. Maka penting untuk kita rapat dengan Al-Quran, berkawan rapat dengan Al-Quran. Dan kemudiannya Allah berfirman, wa yuqimunas solah, yakni mereka yang mengerjakan solat ataupun mendirikan solat. Maka dalam konteks solat ini, yang kita fahami bahawa saja solat ini merupakan amalan, ritual ibadah yang paling tinggi kalau nak dibandingkan dengan ibadah yang lain. Dan kalau kita buat comparison, perbandingan kat dalam rukun Islam, dalam konteks ibadah khususiah, kita ada solat, kita ada zakat, kita ada berpuasa di bulan Ramadan, dan kita ada mengerjakan haji sebagai contoh. Keempat-empat ni disebut akan dalilnya secara spesifik kat dalam Al-Quranul Karim. Tetapi bagi solat ni, dia bukan setakat Allah sebut kat dalam Quran, tetapi Allah jemput Nabi. Allah jemput Nabi untuk naik ke atas Sidratul Muntaha untuk mendapat perintah mengerjakan solat, tetapi tidak bagi zakat, tidak bagi puasa, dan tidak bagi haji. Allah hanya turunkan wahyu saja. Tetapi untuk solat, Nabi kena naik atas, jumpa sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks sejarah lah, sejarah penerimaan ataupun pemfarduan solat, itu yang kita fahami dalam konteks solat. Dan solat ini, kalau kita imbas dari segi sejarahnya, ketika mana Nabi SAW dalam keadaan yang sedih, murung, amul husun, tahun kesedihan, yang mana Nabi baru kehilangan isteri baginda Khadijah binti Khuwailid serta bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Maka Nabi ni sedih. Maka Allah ni nak menggembirakan hati Nabi, maka Allah menghadiahkan package Isra dan juga Mi'raj. Yang mana Isra bermaksud perjalanan Nabi, yakni dia daripada Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddis. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddis naik sampai ke Sidratul Muntaha. Maka sampai di Sidratul Muntaha, maka Allah memerintahkan supaya Nabi dan juga umat Nabi untuk mengerjakan solat sebanyak 50 kali sehari semalam. Kalau kita kira dalam masa 24 jam ni, ini bermakna setiap setengah jam kita mesti solat. Tadi pukul 8 ada waktu solat, 8.30 ada waktu lain, pukul 9 ada solat lain, 9.30 ada solat lain. Ini kalau kekal 50 kali sehari semalam. Dan pada asalnya Nabi tak minta diskaun pun, Nabi tak minta kurang pun. Maka lepas Nabi dah terima tu, Nabi turun balik sampai ke tangga langit yang ke-6. Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa ni, dia tanya, dia seorang yang berpengalaman, dia dah berpengalaman dengan kaum Bani Israel, kaum yang paling banyak songeh, kaum yang paling banyak berdoa dalih adalah konteks melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka dia tanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau dapat? Maka Nabi pun jawab, yang mana Tuhan, yakni Allah, telah memerintahkan supaya kami, yakni aku dan juga umat aku, untuk mengerjakan salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Maka apa jawapan Nabi Musa? Dia kata banyak tu, baik kau minta kurang. Lebih kurang macam itulah. Maka Nabi pun bersetuju. Nabi pun dengar nasihat Nabi Allah Musa dan naik balik ke Sidratul Muntaha, minta kurang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun bersetuju juga. Allah kurangkan 5 saja, tinggallah 45. Nabi turun balik, jumpa dengan Nabi Allah Musa, kata banyak lagi tu Muhammad, minta kurang lagi. Maka sampailah Nabi dikatakan turun naik daripada 50, 45, 40 sampailah tinggal 5 saja yang macam hari inilah, dan 5 ni Nabi Musa kata apa? Banyak lagi tu Muhammad, baik kau minta kurang. Umat kau takkan mampu buat. Umat akhir zaman ni, semua umat akhir zaman ni takkan mampu buat, kata Nabi Allah Musa alaihissalam lah. Dan memang betul telahan Nabi Allah Musa. 5 ni pun kita rasa macam berat sangat nak buat, betul. Nak bangun subuh sukar, kalau boleh kita nak bangun pukul 6.59 untuk solat subuh, kalau boleh lah. Ataupun salat zuhur dalam keadaan kita baru habis kelas, penat, ataupun dalam keadaan kita kekenyangan, baru lepas lunch, lepas makan,
Kita rasa macam malas-malas nak solat zuhur kan. And then tiba pula waktu asar, waktu yang panas terik, kita pun penat baru habis kelas dan sebagainya kan. Dan ajaibnya lepas asar tu kita rasa energetik, bertenaga pula untuk main futsal. Tapi untuk asar ni kita rasa macam malas-malas sangat, ngantuk orang kata kan. Kemudian tiba pula waktu maghrib, yang mana waktu maghrib ni kan, biasanya setengah-setengah orang dia tak tahu yang bahawasanya waktu maghrib ni merupakan waktu yang singkat, waktu yang sangat singkat. Yang mana maghrib ni masuk ketika mana terbenamnya matahari di ufuk barat dan ketika mana hilangnya warna kemerah-merahan kan di atas langit tersebut. Maka dia tak perasan. Maka dia pun lepas main futsal dia mandi dan dekat dalam bilik air ada sesi karaoke dulu. Ada sesi karaoke. Maka lalas dia mandi, dia habis mandi dalam pukul 8 lebih. Dekat-dekat nak isyak. Contohnya, awal hal waktu maghrib dah luput. Walaupun sah salatnya, tetapi dari segi keberkatan maghrib dah luput. Dan ini yang sering diabaikan kan? Dan kemudiannya tiba pula waktu isyak, kita akan solat 4 rakaat. Yang mana setengah-setengah orang pun dia rasa malas sebab kekenyangan, baru lepas makan. Dan kemudian dalam konteks tersebut, itu dalam konteks 5 kali sehari semalam lah, 2, 4, 4, 3, 4 yang Allah telah fardukan kepada kita umat Islam bagi mengerjakan solat. Maka insya-Allah kita akan sambung topik pembincangan kita dalam konteks wa yuqimun solat. Tak habis lagi sebenarnya ni. Maka saya tak mau curi kamu punya masa, sebab saya tahu kamu ada macam-macam tugasan, assignment, nak siapkan projek dan sebagainya. Maka kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.